Okey, baik. Apakah itu biodiversity? Okey, baik. Dalam bumi ni, dalam dunia kita ni, sekeliling kita ni, ada pelbagai jenis organisma. Okey, pelbagai jenis organisma daripada yang kecil sampailah yang besar, kecil-kecilnya kuman hinggalah sebesar-besar kajah tu. So, berbagai jenis, saiz, rupa, bentuk organisma. Dan organisma ni secara amnya kita bagi kepada dua yang paling besar. Okey. Yang pertama kita kenali sebagai haiwan, yang kedua kita kenali sebagai tumbuhan. Okey. Itu pengelasan yang utama sekali. Okey, tumbuhan dan haiwan. Manusia kita kategorikan sebagai haiwan. Baik, kehidupan juga dikenali sebagai organisma. Okay, ini kalau organisma ni biasanya hidupan yang kita boleh nampak lah. Ayam, kucing, ikan, pokok rambutan, itu kita kenali sebagai organisma. Okay, tapi kalau yang kecil yang kita tak boleh nampak, yang kecil kita tak boleh nampak, sekejap, sorry. Ada yang nak masuk ke? Okay, tak ada. Saya dengar macam ada notification. Okay, kalau yang kecil kita panggil sebagai apa? Kita satu dah belajar ni. Kalau yang besar yang boleh nampak kita panggil sebagai organisma, yang kecil kita panggil sebagai apa kelas? Mikroorganisma. Awak dah belajar di tingkatan 1 dalam tajuk sel sebagai unit asas kan? Okay, so yang kecil yang kita boleh nampak kita panggil sebagai mikroorganisma. Okay, kita ingat balik, kita rewind balik tajuk yang awak dah belajar lepas. Okay, baik. Organisma hidup seperti manusia, haiwan dan tumbuhan mempunyai bentuk, saiz dan rupa yang berbeza. Okey, untuk apa? Supaya kita boleh kelaskan dia kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu. Okey, dan dalam haiwan, dalam tumbuhan ni kita boleh kelaskan dia lagi. Okey, organisma kita kelaskan kepada tumbuhan dan haiwan. Kemudian dalam haiwan kita boleh kelaskan dia lagi kepada beberapa kumpulan berdasarkan bentuk, saiz dan rupa dia. Sama juga dengan tumbuhan. Dan tumbuhan kita boleh kelaskan dia lagi berdasarkan ciri-ciri dia, sifat-sifat dia, okey, kepada beberapa kumpulan lagi. Baik. Secara amnya biodiversity bermaksud kepelbagaian organisma hidup di sesuatu habitat ataupun kawasan. Organisma hidup ni merangkumi flora dan fauna lah, tumbuhan dan juga haiwan di sesuatu kawasan. Okey, ambil contoh yang paling mudah ialah kolam. Okey, kalau kolam, dalam kolam ada ikan, ada katak, okey, ada pokok teratai, ada lumut, itu dikira sebagai satu habitat lah. Okey, adalah biodiversity dekat situ. Okey, kepelbagaian hidupan ada dekat situ, tumbuhan dan juga haiwan. Itu merupakan satu biodiversity yang menjalankan satu ekosistem. Okey, setakat ni boleh faham Okey, baik, seterusnya. Masih lagi dengan biodiversity juga. Okey. Maksud biodiversity, kalau keluar soalan ditanya apakah maksud biodiversity kan, tapi biasa soalan tak macam tu sebab soalan dia kebat, dia tak akan tanya soalan direct macam ni, kecuali kalau soalan objektif lah, mungkin dia akan tanya Okay, apa maksud dia? Senang je, kepelbagaian jenis organisma di bumi. Okay, merangkumi flora dan fauna. Awak jawab je macam tu Baik. Ini saya dah terangkan tadi, baik di dunia ni terdapat 10 hingga 100 juta organisma di bumi. Kalau kat Malaysia ni pun banyak lebih 100,000 lah jenis spesies haiwan dan tumbuhan yang hidup. Baik. Wujud disebabkan pelbagai jenis iklim dan habitat. Okey. Ini maksudnya faham maksudnya dia wujud disebabkan beberapa iklim dan habitat lah, kesesuaian dia kalau kat Malaysia ni tak bolehlah jumpa beruang kutub sebab dia hidup di kutub, di kawasan sejuk. Jadi ada haiwan-haiwan ni dia tak boleh hidup di tempat-tempat tertentu berdasarkan dia punya iklim dia. Baik, kita tengok contoh habitat dan juga apa biodiversity hidupan yang ada dekat situ. Ini saya dah beri contoh dekat sini. Jadi awak senang nak membezakannya. Right?
Okey, yang pertama, tasik ataupun kolam. Apa yang ada dekat kolam? Apa yang hidup dekat kolam tu, dekat tasik? Okey, ada ikan, ada ameba, ada udang. Ameba ni mikroorganisma lah. Okey, kemudian apa lagi habitat yang ada dekat bumi ni? Tengok satu-satu. Okey, tanah. Tanah ada cacing tanah, ada semut, ada kalajengking. Ni dia duduk dalam tanah ni. Okey. Okey, kemudian apa lagi yang ada? Gurun. Okey, dekat gurun, kawasan gurun. Gurun ni kawasan panas kan. Okey, ada unta. Unta bolehlah hidup kat gurun. Ada binatang-binatang yang lain tak boleh hidup kat gurun. Yang boleh hidup kat gurun, unta, cicak. Kalau binatang lain yang ada contoh macam kat Malaysia ni, mungkin tak boleh hidup lah dekat gurun. Sebab unta ni dia special lah sebab dia boleh simpan air kan. Sama juga macam cactus. Jadi awak tak boleh lah tanam pokok rambutan ke durian dekat gurun. Okey, seterusnya. Hutan. Hutan ni biasa kat Malaysia pun ada harimau, monyet, rafflesia. Tapi paling besar sekali habitat ialah hutan. Hutan ni paling banyak lah spesies-spesies haiwan dan juga tumbuhan yang ada dekat situ. Okey, baik. Jadi kita nak tengok sekarang ni, kenapa kita perlu belajar biodiversity ni? Okey, kita belajar biodiversity ni kerana biodiversity ni ada kepentingan dia. Okey, terhadap kehidupan di bumi. Ada kepentingan dia. Dan kepentingan ini saling bergantung lah antara satu sama lain. Okay, kalau salah satu tak ada, dia akan menjejaskan ekosistem. Pernah tengok tak iklan dekat TV tentang biodiversity kan? Ada iklan TV berapa saya ingat lah. Tapi dia ada iklan berkaitan dengan kepentingan biodiversity terhadap ekosistem di bumi. Okay, baik. Kenapa biodiversity penting? Okay, pertama, kita tengok ni. Okay, pertama penting sebagai sumber makanan. Sebagai sumber makanan. Contoh haiwan lah. Kan? Kita makan haiwan. Kita dapat protein daripada haiwan. Kita makan ayam, kita makan ikan. So kalau tak ada ayam, tak ada ikan, katalah ayam pupus, ikan pupus. So kita tak ada sumber protein untuk kita makan. Tak ada sumber protein untuk kita makan. So haiwan ni membekalkan makanan kepada kita dan juga haiwan-haiwan pemangsa yang lain lah. Kemudian sebagai bahan mentah tu maksudnya haiwan lah, haiwan macam daging dan sebagainya. Okey, kemudian tempat rekreasi dan peranginan. Ini contohnya adalah hutan lah. Hutan kita jadikan sebagai taman negara untuk orang berrekreasi. Kalau dekat Johor ni ada taman negara. Contohnya Taman Negara Endau Rompin dekat Mersing. Dia jadikan sebagai pusat rekreasi. Okey, tumbuhan-tumbuhan yang hidup dekat situ melitupi bumi. Okey, dia jadikan sebagai satu pusat rekreasi. Ramailah orang akan pergi dekat situ untuk hiking, okey, panjat bukit ataupun jungle trekking ataupun mungkin mountain biking dan sebagainya. Right? Kemudian untuk perubatan. Ni biasanya tumbuhan-tumbuhan herba lah. Tumbuhan-tumbuhan herba dekat hutan digunakan untuk perubatan, proses membuat ubat. Okey, ubat-ubat yang digunakan untuk merawat penyakit-penyakit tertentu. Okey, dan sekarang ni kita tengok lagi banyak kalau buka dekat media sosial, herba-herba ni, tumbuhan-tumbuhan ni digunakan untuk buat produk kecantikan ataupun kosmetik. So awak boleh bagi contoh. Soalan tanya, awak boleh bagi contoh produk kosmetik, perubatan dan sebagainya. Okay, kemudian penting juga untuk pendidikan. Pendidikan ni untuk apa? Untuk kita buat kajian. Okay, contoh jumpa ulat gonggok kan. Tahu kan ulat gonggok kan? Saya pernah pergi ke sebuah pulau. Saya tengok satu ulat gonggok ni lain sikit lah, dia besar. Lebih besar lagi. Dah macam memang besar sangat. Saya tak pernah tengok. Jadi benda tu kita boleh buat kajian untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang sains biologi ni. Okey, baik.
Kemudian bahan mentah industri, ni penting. Okey. Kalau tak hari ni mungkin awak tak ada kerusi, meja, perabot kan. Jadi bahan mentah dihasilkan oleh hutan. Okey. Perabot-perabot ni diperbuat daripada contohnya macam kayu jati, kayu balak, semua tu dia dapat daripada hutan, tumbuhan-tumbuhan ni. So dia membekalkan bahan mentah kepada kita untuk dibuat untuk industri pembuatan. Okay, untuk industri pembuatan dan juga industri kraft tangan. Lagi satu contohnya macam rotan, buluh kita gunakan untuk buat kraft tangan. Okay, dia membekalkan bahan mentah untuk pembuatan. Okay, untuk keseimbangan alam juga. Okay. Maksudnya apa keseimbangan alam? Contohnya tumbuhan. Kalau tak ada tumbuhan, apa akan berlaku? Pertama, mungkin panas. Kan? Berlaku panas. Kandungan oksigen dalam atmosfera kita berkurang menyebabkan apa? Menyebabkan karbon dioksida terperangkap dan menipiskan lagi lapisan ozon, menyebabkan kesan rumah hijau dan sebagainya. Ya. Okay, kalau kekurangan oksigen di dalam atmosfera disebabkan oleh kekurangan tumbuhan. Kemudian tumbuhan dan haiwan pun saling bergantungan. Contohnya seperti pendebungaan kan. Proses pendebungaan. Ejen pendebungaan seperti lebah, dia akan hinggap dekat bunga kan untuk dia bawa apa nama tu, bunga tu untuk disebarkan untuk supaya apa, benih baru tu boleh tumbuh kan. Itu keseimbangan alam lah tu. Itu contohnya. Baik, seterusnya. Sekiranya penting biodiversity ini, apa yang perlu kita buat? Kita perlu jaga dia. Kita perlu jaga macam mana nak jaga? Okay. So kita kena menguruskan biodiversity secara berkesan. Okay, supaya biodiversity ini boleh kekal dan kita boleh guna sampai bila-bila. Okay, sampai anak cucu pun boleh guna. Jangan sampai anak cucu nanti harimau dah tak ada lah. Kan? Anak cucu pun tak kenal dah harimau macam mana. Ya? Okay, so kita perlu jaga dia. Ada beberapa langkah lah untuk mengekalkan biodiversity ni. Okay, yang pertama menganjurkan kempen kesedaran. Ini biasalah. Okay, ini macam jawab soalan BM lah. Kalau keluar soalan kan. Bagaimana nak mengekalkan hutan contohnya. Awak pun jawab menganjurkan kempen kesedaran. Macam mana nak buat? Buatlah di sekolah dan sebagainya kan. Panggil penceramah ke apa. Okay, ceritakan tentang kepentingan menjaga biodiversity kita ni. Okay. Kemudian menguatkuasakan undang-undang. Contoh macam apa? Pembalakan haram kan. Penebangan hutan secara haram pun tak boleh kan. Kita kuatkan kuasakan undang-undang kat situ. Jika berlaku, kita akan ambil tindakan yang setimpal dan tegas. Denda RM1 juta untuk satu pokok yang ditebang contohnya lah. Contohnya. Jadi bila denda yang begitu berat macam itu, mungkin orang tak buat kan. Takutlah nak buat. Okay, kemudian melindungi habitat dengan mewujudkan hutan simpan, taman laut, taman negara, sanctuary hidupan liar. Okey, baik. Untuk mewujudkan habitat ni, dia sebenarnya ada dua jenis. Ada dua jenis cara untuk melindungi haiwan dengan mengekalkan habitat ni. Yang pertama, kita panggil sebagai in situ. Mana saya nak ubah je. Saya ubah je. Yang pertama kita panggil sebagai in situ. Okay. Dan yang kedua kita panggil sebagai ex situ. Okay. Okay, apa in situ dengan ex situ? Okay, in situ tu bermaksud kita kekalkan habitat haiwan yang ada. Contoh kita tengok, okay, gajah dah nak pupus. Okay, dekat hutan yang tebal ni, dekat sekitar Johor ni, gajah nak pupus. Jadi apa perlu kita buat? Kita kekalkan hutan tu. Kita jangan bagi orang teroka hutan tu. Okay, kita jadikan dia sebagai taman negara ataupun taman hidupan liar lah. So, kita jadikan taman kat situ, orang tak boleh masuk, tak boleh memburu dan sebagainya. Jadi hutan tu kita kekalkan. So kita kekalkan, kita lindungi dia dekat situ. Tempat asal dia. Okay, kita lindungi habitat asal dia. So kita panggil sebagai in situ. Okay, kalau ex situ ni, maksudnya kita buat penempatan baru dekat dia. Contohnya,
Disebabkan haiwan-haiwan ni dah nak pupus, harimau ke gajah ni nak pupus, kita buatkan habitat baru, kita buat zoo. Kita buat zoo dekat taman raya contohnya. Dan untuk jaga haiwan-haiwan ni daripada pupus. Itu namanya ex situ. Okey. Baik. Kemudian kalau macam hidupan laut tu, kita wujudkanlah taman laut. Okey. Siapa yang pernah pergi scuba diving ataupun snorkeling dekat taman laut, itu sebenarnya bukan dia sekadar buat untuk pelancongan, tetapi dia buat untuk mengekalkan spesies haiwan yang ada. Sebab kalau tengok snorkeling, kita tengok ikan dan sebagainya kan. Ikan-ikan tu sebenarnya adalah antara ikan yang nak pupus tu. Macam ikan Nemo apa semua tu. Dia memang tak banyak dah tinggal. Sebab tu dia bela dekat taman laut. Okey. Supaya kita boleh dia boleh terus membiak dan kekal lah. Itu untuk taman laut. Okey. Contohnya kan macam penyu kan. Penyu pun sama. Penyu pun nak pupus. Jadi dia wujudkan pusat penetasan penyu. Okey, dia buat satu pusat penetasan penyu. Telur-telur penyu tu dia ambil, dia tetaskan dengan inilah secara berkelompok macam tu dekat dalam pusat penetasan penyu supaya semua telur yang ada tu yang ditetaskan tu menghasilkan anak penyu yang banyak lah. Okey. Apa lagi? Sensori hidupan liar. Sensori ni contohlah, sensori hidupan liar ni macam biasanya dekat hutan lah. Saya pernah pergi dulu, contoh saya pergi di Tasik Kenyir, dia bela ikan kelah. Okay, bukan dia bela dekat kolam, dekat sungai. Sungai tu memang dah ada dekat situ. Dia bela ikan kelah tu. Jadi sungai tu adalah sungai larangan bagi orang untuk memancing. Dia dah tulis kat situ, dilarang memancing. So dia jadikan sungai tu sebagai sanctuary hidupan liar. Jadi orang tak dibenarkan memancing di situ. So banyaklah ikan kelah kat situ. Sebab orang kan suka mancing ikan kelah kan. Jadi dia tak benarkan orang mancing. So spesies kelah pun membiaklah dekat situ dengan banyaknya. Sampaikan kita boleh bagi makan. Letak kaki ni dia makanlah kaki kita kan. Bukan makan kaki, dia gigit lah. Macam urut gitu kan. Okay. Baik, kemudian memelihara hidupan dengan program pembiakan seperti tapak sembahyang anak benih atau pusat penelitian. Ini macam saya cakap tadi lah, yang penyu tadi. Okey, kemudian mengharamkan pembunuhan dan pemerdagangan haiwan dan tumbuhan endemik yang terancam. Okey, ini biasanya pemburu haram lah. Pemburu haram ni sebenarnya memang tak boleh memburu pun kan. Okey, so kalau kita dapat tangkap, kita denda dia kan. Kalau dia nak memburu haiwan seperti harimau, nak ambil kulit dia tu, kita denda lah. Kalau seekor haiwan mungkin 10,000 kan. Jadi dia pun fikirlah juga 2-3 kali kan nak buat tu kan. Right, so benda tu dapat mengelakkan daripada berlakunya pemburuan haram ni. Okay. Baik, setakat ni ada soalan? Okay, sebelum saya bagi latihan, ada soalan ke? Tak ada. Okay, tak ada soalan kan? Ya ada. Baik, untuk saya akan masuk tajuk pengelasan haiwan. Sebab itu dah kira macam topik yang lain sikit. So saya akan masuk untuk next class lah, pengelasan haiwan dan tumbuhan. Sebab pengelasan haiwan ni ada banyak. Dia ada banyak sub-sub topik tu, ada banyak. Saya akan masuk untuk next class lah. Begitu juga dengan pengelasan tumbuhan. Okay, untuk hari ni saya nak awak keluarkan buku latihan. Awak salin dulu soalan ni. Okay, nanti kita tengok jawapan dia. Alright. Nanti saya akan panggil nama secara random untuk jawab soalan ni. Ni untuk latihan hari ni kan. Kelas sampai 9.30 je kan? Ya. Okay, cuba dulu jawab soalan ni. Boleh rujuk buku teks awak. Sekejap. Sekejap je. Alamak, ada jawapan pula. Okay. Okay, salin dulu.
Okey, dah ke? Dah ke? Belum. Belum? Lama ya? Saya 2 jam je tau. Tak boleh lama-lama. Awak satu soalan tu awak kena ambil masa lebih kurang seminit je. Dah saling kan soalan kan? Okey saya nak tengok. Saya nak kena screenshot dulu kehadiran ni. Saya screenshot ni dulu. Okey, Danish. Mana Danish? Danish Ridwan. Mana nama dia tadi? Hilang. Danish Ridwan. Ya, saya. Apa jawapan dia nombor 1 tu? Sekejap Apa maksud biodiversity, Danish? Sekejap. Pelbagaian organisma sama ada mikroorganisma, haiwan atau tumbuhan disebut. Baik. Okey, bagus. Keyword dia adalah kepelbagaian organisma di muka bumi. Termasuklah flora dan juga fauna. Okey, soalan nombor 2. Baik. Sekejap saya tengok nama ni. Nurdini Imtiaz. Soalan nombor 2 tu apa dia kata? Berikan 3 kepentingan kan? Okay, apa dia? 3 kepentingan menjaga biodiversity. Ada tak Nurdini Imtiaz? Ada.
Apa kepentingan dia? Oh, mic awak problem. Okey, kita tukar orang. Nurin Aina. Apa kepentingan menjaga biodiversity? Perubatan pendidikan keseimbangan alam. Okey, bagus. Perubatan pendidikan keseimbangan alam. Okey, ada lagi. Okey, ada lagi ya. Selain daripada tu ada lagi untuk bahan mentah, untuk membekalkan makanan dan sebagainya ya. Okey, tapi dia minta 3 je kan. Okey, baik. Yang ketiga. Laki lah pula. Akil Ryan. Akil Ryan, cepat. Soalan yang nombor 3. Saya yang cikgu. Bunga Rafflesia ni kita buat simpan dekat hutan negara. Okey, bagus. Mewujudkan hutan simpan. Awak ni buat ayat pun. Mewujudkan hutan simpan. Okey, yang kedua penyu belimbing. Dipelihara di zoo. Pelihara di zoo. Awak di zoo macam mana? Okey, penyu belimbing ni lebih sesuai kalau kita wujudkan taman laut. Okey, taman laut ataupun pusat penetasan penyu. Kat zoo macam mana awak nak ni? Sebab penyu ni dia hidup dekat air laut. Dia bukan hidup dekat air biasa. Jadi agak susah lah kalau nak bela di zoo. Dan kita khawatir dia akan mati ya. So yang lebih sesuai wujudkan taman laut ataupun pusat penetasan penyu. Okey. Baik, okay, itu sahaja latihan kita untuk hari ini. Okey, kelas kita untuk hari ini. Okey, so untuk next class